Pengalaman saya dekat Kyrgyzstan memang betul-betul lain kalau nak dibandingkan masa saya dekat China, masa saya dekat Kazakhstan. Ini adalah kerana saya bukan lagi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain slowly dengan menggunakan basikal saya. Tapi masa saya dekat Kyrgyzstan, saya cuba untuk duduk dekat situ. Saya cuba untuk hidup dekat satu negara asing yang buat pertama kalinya dalam hidup saya. Sepanjang masa saya travel berbulan-bulan dekat China, saya memang tak spend duit pun. Saya rasa dalam lebih 4 bulan saya travel dekat China tu, saya memang spend betul-betul sikit. Masa saya start journey saya dekat China tu, saya memang bermula dengan duit lebih kurang RM6,000. Lepas dah lebih 4 bulan saya mengembara dekat China, masa tu duit saya masih lagi dalam lebih kurang RM3,000. Saya baru spend half je duit saya lepas dah 4 bulan saya travel dekat China tu. Tapi masa dekat Kazakhstan, walaupun saya tak lama dekat Kazakhstan, saya dah mula banyak spend duit. Dan masa saya duduk dekat Kyrgyzstan tu, saya dah mula spend duit macam biasa. Pasal masa tu saya dah mula sewa rumah, saya dah mula spend duit untuk breakfast, lunch, dinner. Cuma kadang-kadang je saya masak dekat rumah. Dan masa tu slowly duit saya makin lama makin sikit. Dan saya bernasib baik pasal kawan-kawan saya daripada sekolah, diorang banyak tolong saya, diorang pakat ramai-ramai untuk bank in duit sedikit dekat saya. Dan masa dekat Bishkek tu lah saya mula mencari kerja. Saya mula fikir macam mana saya nak cari duit duduk dekat Bishkek ni. So pada mula-mula saya start build contact. Saya buat kawan dengan orang-orang Kyrgyz yang boleh cakap English ni semua. Saya cuba untuk cari freelance job. Lepas tu ada seorang kawan Kyrgyz saya ni, dia ni memang betul-betul minat animation. So saya pun buat private class untuk dia. Saya ajar dia animation. Dan ada juga saya buat wedding fotografi. Dan ada juga saya try minta kerja sebagai lecturer dekat ada satu foreign university ni. Satu university ni dia punya owner adalah American. Saya apply sebagai lecturer untuk ajar 3D animation dekat university tu, tapi masa tu tak dapat. Dan slowly saya start rasa bosan pasal saya dah mula tinggal setempat lama. Dan slowly pada masa tu dah makin sejuk disebabkan musim panas masa tu dah berlalu. Dan dah masuk autumn, dah masuk musim luruh pada masa tu. So saya pun akhirnya bercadang untuk sambung kayuhan saya. Saya bercadang untuk travel, untuk tengok countryside dekat Kyrgyzstan ni sebelum masuknya musim sejuk dekat Kyrgyzstan, kerana saya tahu musim sejuk dekat Kyrgyzstan ni memang betul-betul ekstrim, betul-betul sejuk. Jadi lepas dah beberapa minggu saya duduk dekat Bishkek, saya pun akhirnya sambung kayuhan saya keluar daripada Bishkek. Masa tu saya mengayuh slowly ke arah Tasik Isikul. Dan pada masa tu saya cuma kayuh pusing satu Tasik Isikul tu je. Macam biasalah saya pun mengayuh slow-slow keluar daripada bandar Bishkek tu. Feeling dia sama juga macam saya mengayuh keluar daripada Chengdu, daripada Urumqi semua ni. Mula-mula banyak kereta, tapi bila dah makin lama saya kayuh, makin lama saya tinggalkan bandar Bishkek, kereta makin lama makin kurang. Dan lepas lebih sejam saya kayuh keluar daripada bandar Bishkek, saya pun nampak kawasan pergunungan Tian Shan yang betul-betul besar dia punya range. Dan macam biasa baliklah saya mengayuh sorang-sorang. Bila dah malam tu saya camping. Dan ada sekali tu saya jumpa construction worker, orang-orang yang buat jalan dekat Kyrgyzstan tu. Diorang ni adalah construction worker daripada China. So pada masa tu saya macam excited jumpa diorang ni pasal saya masih ingat lagi cakap Cina. So saya jumpa diorang, saya cakap Cina dengan diorang ni semua. Lepas tu bila saya dah borak-borak dengan diorang ajak saya untuk tidur dekat tempat diorang. So saya pun tidurlah dekat tempat diorang. Diorang kasih saya makan semua tu. Dan lepas beberapa hari saya mengayuh tu, saya pun akhirnya sampailah dekat Tasik Isikul. Dan masa hari pertama saya sampai dekat Tasik Isikul tu, saya ada jumpa seorang stranger ni. Dia ajak saya tidur dekat rumah dia. So saya pun pergilah dekat rumah dia. Tapi pada sebelah malam tu saya rasa agak takut nak tidur dekat rumah tu, pasal pada malam tu ada ramai orang-orang semua datang dekat rumah tu. Diorang buat bising, diorang minum arak semua, diorang dah start mabuk. Dan masa tu saya rasa ada lebih kurang dalam 6 hingga 8 orang lelaki dan ada lebih kurang 4-5 orang perempuan Russian. Dan diorang semua mabuk, diorang semua gelak. Masa tu saya macam takut juga kalau diorang kacau saya nak tidur, pasal saya memang betul-betul letih. Saya memang betul-betul kena cukup tidur pada masa tu. Tapi nasib baik tak ada apa-apa benda buruk yang berlaku pada masa tu. Dan bila saya sampai dekat satu town ni, nama dia Cholpon Ata. Pada masa tu saya rehat dalam 2 hari dekat Cholpon Ata tu, disebabkan pada masa tu ada satu family ni ajak saya tidur dekat rumah diorang. Dan dekat situ saya rasa macam selamat sikit. Dan diorang ni pun memang baik, diorang masak untuk saya semua. Dan satu pengalaman yang memang saya tak boleh nak lupakan adalah bila saya sampai dekat satu town yang besar dekat Isikul ni, nama dia Karakol. Saya nak sampai ke bandar Karakol tu, saya memang mengayuh the whole day, daripada pagi sampai ke petang. Dan bila dah tiba sebelah petang tu, hujan betul-betul lebat. Saya kena hujan batu, betul-betul sakit pada masa tu. Dan saya sampai dekat bandar Karakol tu dah gelap, dah dekat nak malam pada masa tu. Dan saya rasa betul-betul sejuk, saya rasa betul-betul penat, saya rasa betul-betul lapar bila saya sampai dekat town
Karakol tu. Dan pada masa tu saya rasa macam blur, macam lost. Saya tak tahu mana nak cari guest house, hostel yang murah untuk saya duduk semua ni. So saya pergilah dekat satu bus stop dekat Bandar Karakol tu. Dan bila saya sampai dekat bus stop tu, saya mula tanya orang mana nak cari hostel semua ni. Disebabkan saya cakap dalam bahasa Inggeris. Masa tu ada satu grup budak-budak ni, diorang dah kerumun saya. Saya rasa macam diorang nak rompak saya, diorang nak pukul saya pada masa tu. Dan diorang ni nampak very agresif. Diorang memang betul-betul nampak macam diorang nak buat apa-apa dekat saya. So saya cepat-cepat keluar daripada tempat tu. Tapi nak dijadikan cerita, disebabkan saya ingat lagi rupa diorang ni semua macam mana, a few years later, diorang ni lah sebenarnya dah jadi kawan-kawan saya sekarang. Disebabkan saya dah selalu pergi dekat Bandar Karakol tu. Ada 2 orang daripada diorang ni siap tolong saya, diorang jadi guide, tolong saya untuk bawa turis daripada Europe, daripada Malaysia semua. So tak berapa lama lepas tu, bila saya dah start kayuh cari tempat tinggal dekat Bandar Karakol tu, saya pun akhirnya jumpa satu tempat ni untuk bermalam yang harga dia agak murah. Dan satu lagi pengalaman yang saya tak boleh nak lupakan masa saya dekat Bandar Karakol tu, ada satu hari tu saya jalan-jalan dekat Bandar Karakol tu. So saya pun pergi dekat Tourist Information Center dekat Bandar Karakol tu untuk tanya trail untuk pergi hiking dekat kawasan-kawasan gunung dekat sekitar Bandar Karakol tu. Bila saya masuk dekat dalam Tourist Information Center tu, ada seorang Mak Saleh ni, orang Jerman. Dia tiba-tiba tegur saya dalam bahasa Melayu. Dia tanya saya apa khabar semua. Dia cakap saya daripada Malaysia ke. Dan saya pun macam agak terperanjat. So saya pun start borak dengan dia. Nama dia Anselm. Dia ni adalah seorang Jerman. Dan dia ni sebenarnya tinggal dekat KL. Dia ni dah lama tinggal dekat KL. Lebih daripada 10 tahun dia duduk dekat KL. Dan dia bukanlah stranger lagi dengan Malaysia ni. Kita orang borak-borak semua. Dia memang tahu macam-macam pasal dekat Malaysia. Dia siap boleh cakap lagi dekat saya, nanti bila dah balik Malaysia kita boleh keluar sama-sama, minum teh tarik sama-sama, makan roti canai sama-sama. Dan kita orang memang keep in touch sampailah ke hari ni. The last time saya jumpa dia sebenarnya cuma lebih kurang 2-3 minggu sebelum saya buat video ni sekarang ni, baru je lagi. Dan beberapa tahun lepas kita orang first time jumpa pada tahun 2010 tu, sebenarnya dia ada datang lagi dekat Kyrgyzstan. Dia ada visit saya lagi, kita orang pergi travel sama-sama dekat Kyrgyzstan lagi sekali. So sepanjang saya dekat Karakol tu, saya banyak habiskan masa dengan dia. Kita orang pergi hiking sama-sama, jalan sama-sama, kita orang pergi lunch, dinner semua sama-sama. Dan lepas dah beberapa hari dekat Karakol tu, lepas kita orang dah pergi hiking dekat area-area mountain dekat sekitar Bandar Karakol tu, dia pun balik ke Bishkek untuk balik ke Malaysia. Dan saya pada masa tu kayuh slowly balik ke arah Bishkek. Dan chapter-chapter terakhir pengembaraan pertama berbasikal saya pada tahun 2010 tu, saya cuma duduk je dekat Bishkek, dekat Kyrgyzstan tu. Saya duduk dekat situ dalam beberapa bulan juga, cuba untuk hidup dekat situ. Saya sambut hari raya haji dekat situ dan saya duduk dekat situ sampailah waktu winter. Masa tu first time saya experience extreme winter dekat Kyrgyzstan, tapi saya cuma dekat Bishkek. Tapi walau bagaimanapun memang betul-betul sejuk, walaupun saya masa tu cuma berada dekat Bishkek, bukan dekat area gunung semua ni. Dan pada masa itulah saya mula-mula experience macam mana slowly daripada musim panas masuk ke autumn, masuk ke musim luruh. Dan slowly pada musim luruh tu dia masuk ke musim sejuk, masuk ke winter. Sampailah ke deep winter dalam early bulan Januari, barulah saya pulang ke Malaysia. Pasal pada masa tu duit saya pun akhirnya betul-betul dah habis. So saya memang betul-betul kena balik ke Malaysia. Dan tujuan saya balik ke Malaysia pada masa tu adalah untuk bekerja. Saya nak simpan duit. Pasal pada masa tu saya memang dah ada niat untuk berkahwin. So macam itulah pengakhiran saya punya pengembaraan berbasikal saya yang pertama dalam hidup saya pada tahun 2010 tu. Dan pengembaraan saya yang pertama tu mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 10 bulan. So sampai situ sajalah saya punya vlog Untold Stories untuk pengembaraan saya yang pertama ni, yang saya mengayuh basikal pada tahun 2010 tu. Saya tak sangka pula saya boleh buat sampai hampir 20 episod video-video yang lebih kurang 10 minit ni. Saya rasa saya cerita memang betul-betul detail, tapi mungkin ada juga benda-benda yang tertinggal yang saya terlupa nak cerita, dan ada setengah juga yang memang benda personal yang saya tak boleh nak ceritakan juga. Tapi sebenarnya saya rasa betul-betul lega saya buat vlog Untold Stories ni, disebabkan saya boleh ceritakan pengembaraan saya yang betul-betul sebenar-benarnya. Kerana masa saya buat dokumentari saya yang dulu dengan basikal aku
menjelajah tu, dokumentari tu macam tak melambangkan sangat saya yang sebenar. Saya rasa macam takut orang salah anggap saya. Saya risau orang anggap saya ni sebagai seorang yang lain. Dalam vlog Untold Stories ni, saya dapat ceritakan pengembaraan saya yang sebenar, dan saya dapat ceritakan yang saya ni sebenarnya bukanlah seorang atlet ataupun seorang yang betul-betul skillful dalam outdoor semua ni. Tapi sebenarnya saya mengembara dengan basikal ni disebabkan saya ni bukanlah orang yang berduit, tapi still ada angan-angan untuk travel tengok dunia ni. Dan kadang-kadang bila saya tengok balik dokumentari saya dulu, saya rasa mungkin cara saya filmkan tu salah. Apa yang saya rekodkan semuanya nampak macam perfect. Nampak macam saya ni betul-betul kuat pasal saya jarang filmkan masa saya tengah sakit semua tu. So dalam vlog ni barulah saya dapat ceritakan yang saya ni sebenarnya adalah orang yang biasa, orang yang banyak kelemahan juga macam orang lain. Dan sesetengah cerita saya yang bagus tu mungkin boleh jadi macam inspiration, dan sesetengah cerita saya yang tak berapa bagus tu mungkin boleh jadi sebagai satu pengajaran. Dan satu lagi dokumentari saya yang dulu dengan basikal aku menjelajah tu, dia macam tak betul-betul menggambarkan pengembaraan saya yang sebenar, adalah kerana kebanyakan benda yang terjadi dalam travel saya ni sebenarnya terjadi masa kamera saya ada dekat dalam bag. Jadi banyak benda yang menarik, tak kisahlah benda yang manis ataupun yang pahit terjadi dekat saya tak boleh nak ceritakan sangat disebabkan saya memang tak ada footage. Jadi saya terfikir macam mana saya nak narrate cerita saya tu kalau saya tak ada footage, saya tak ada gambar semua ni. Kerana every time kalau saya ada problem, for example, selalunya saya takkan keluarkan kamera, memang jauh sekali. Mungkin disebabkan saya nervous, saya akan betul-betul solvekan problem saya tu dulu, lepas tu barulah saya terfikir keluarkan kamera untuk buat filming semua ni. Macam for example, ada sekali dulu saya hampir-hampir kena attack dengan wolf punya pack. Bila saya sedar yang saya dalam bahaya, benda yang saya keluarkan adalah pisau, bukanlah kamera. So itu adalah satu-satunya example. So itu sajalah cerita saya untuk video kali ni. Saya still akan sambung lagi cerita-cerita pengembaraan saya dalam video-video yang depan nanti, dan video saya yang seterusnya nanti saya akan ceritakan macam mana pengalaman saya mengembara dekat Iceland dan pengalaman saya for the first time saya buat filming. Dan video saya yang seterusnya pun memang menarik kerana saya ada baca banyak-banyak komen dalam video-video saya yang sebelum ni. Ramai tanya kenapa tak banyak gambar, tak banyak footage. Ini adalah kerana masa saya punya trip yang pertama pada tahun 2010 ni, saya memang jarang-jarang ambil gambar. Saya memang tak ada shoot any video semua tu. Lepas tu ada setengah gambar-gambar saya tu pun hilang. Tapi dalam trip saya yang selepas tu, saya dah ada banyak footage, saya dah ada banyak gambar semua. So dalam video saya yang depan nanti, insyaAllah saya akan ada lagi banyak gambar, saya akan ada lagi banyak footage. So kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya nanti. Terima kasih.